Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih kerana anda menonton channel saya, Syahabuddin Ahmad. Dan terima kasih juga jika anda telah tekan butang subscribe. Jika belum tekan butang berkenaan, tolong tekan butang itu. Dan moga-moga jika ada video baru saya yang bermanfaat, anda boleh tengok di newsfeed anda, insya-Allah. Hari ini kita dapat satu request untuk react satu video daripada Ustaz Zainul Asri, yang mana Ustaz Zainul Asri menyebutkan tentang satu isu yang agak menarik berkaitan tentang tangkal. Jadi kita nak tengok apa yang dia sebut. Jom tengok. Sebenarnya kalau kita buat hak ni jadi azimat, jadi tangkai, dia letakkan di tengkuk, jadi macam macam dengan apa maksud? Tangkai tu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia memberi kelebihan keselamatan pada orang yang pakai. Jadi kalau kita tak boleh gantung, ajak ayat ini untuk diamalkan menjadi ayat yang menolak musibah dan bala. Jadi bila mana kita baca amanah Rasul, insya-Allah Allah selamatkan daripada bala. Insya-Allah. Bala hari itu ia akan menimpa, Allah cover dengan baca amanah Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa in. Okey, ini adalah kenyataan daripada Ustaz Zainul Asri. Panjang sebenarnya, 25 minit, tapi yang kita dengar tu dalam 1 minit lebih saja. Jadi ini 25 minit, dan anda jika nak tengok video ni, anda boleh pergi ke Syekh Muhammad Zainul Asri Official di Facebook dia, tarikh 21 hari bulan, anda akan tengok video ini. Ada di situ insya-Allah, kalau tak dibuang lagi lah. Jadi memang ada video tu. Dia boleh rujuk lah. Bila saya tengok video tu, daripada awal bismillah sampai akhir dia sebutkan nama penaja-penaja video dia ni, saya tengok sebenarnya itu bukanlah kenyataan daripada Syekh Zainul Asri berkaitan tentang agak macam kempen untuk pakai tangkal lah. Bukan kenyataan dia, tapi kenyataan daripada Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yang mana buku yang dia baca tu iaitu Tasbitul Fuad. Tasbitul Fuad. Buku yang dia baca tu Tasbitul Fuad. Jadi yang dia baca tu adalah konten daripada Al-Haddad. Jadi kita kata teks itu daripada Al-Haddad. Jadi tidaklah terus kepada Syekh Zainul Asri, walaupun dia seperti seolah-olah bersetuju dengan hal berkenaan. Dan kalau tanya pun saya ingat mungkin dia akan cakap saya bersetuju dengan kenyataan yang ditulis oleh Al-Haddad tadi. Jadi kalau tak, kenapa dia nak ceramah tentang hal tu kan? Kalau kita rujuk balik dalam kitab Tasbitul Fuad muka surat 27, kenyataan yang disebutkan oleh Al-Haddad ialah dia keluarkan satu hadis riwayat daripada Abu Dzar Al-Ghifari yang menyatakan bahawa dalam terjemahannya, saya nak bagi terjemahan saja, Allah menutup surah Al-Baqarah dengan 2 ayat yang diberikan kepada Nabi SAW, yang merupakan harta simpanannya di bawah arasy. Oleh itu belajar dan ajarkanlah kepada isteri dan anak-anak kalian, kerana kedua-dua itu adalah salat, Quran dan doa. Itu hadisnya. Dan hadis ni tak ada masalah. Hadis ni bukanlah hadis sahih. Dia ni hadis yang dhaif, tapi hadis dhaif ringan. Hadis dhaif yang bermasalah pada seorang perawi yang bernama Abdullah bin Saleh, yang mana Abdullah bin Saleh ni para ulama kata dia su'il hifzi. Dan itu sahaja. Dia bukannya muttahamu bil kadzab ke wahin ke, dia bukan dalam kategori itu. Dan hadis ini pula dia memberitahu tentang kelebihan membaca 2 ayat terakhir di dalam surah Al-Baqarah, Amanah Rasul. Jadi kelebihan itu pula ada dalam hadis-hadis yang sahih, yang tak sebutkan kelebihan ini, tapi dia sebutkan tentang anjuran membaca 2 ayat terakhir ini. Jadi tak ada masalah berkaitan tentang nak beramal. Jadi hadis ini dalam kategori fadailul a'mal, okey, no issue. Jadi hadis tu no issue. Tapi yang isunya adalah pada kenyataan Al-Haddad yang seterusnya, yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Zainul Asri. Yang dinukilkan, dia kata bukan masalah apa, tapi yang jadi isunya adalah itu. Iaitu yang dia sebutkan, saya terjemahkan secara penuh, sudah sepatutnya ayat-ayat itu diajarkan. Sekiranya tak mampu, maka ditulis dan digantungkan.
kepada mereka. Sekiranya dapat dibuat kedua-duanya, iaitu belajar, diajar dan tulis, digantung, itu lebih baik. Sekiranya dia boleh menanggalkan gantungan itu sebelum masuk ke tempat buang air, silakan. Itu kenyataan Al-Haddad yang ada dalam Tasbitul Fuad. Jadi itulah yang disebutkan oleh Syekh Zainul Asri. Yang ni jugalah yang kawan-kawan saya ni risau, resah dan sebagainya. Jadi bila tanya, sebab ada sebahagian kata, ini berat ni, syirik akbar ni syirik sungguh-sungguh ni. Sebab Nabi SAW dah sebut sesungguhnya jampi, tangkal, mangkal dan juga ayat pengasih ini adalah syirik. Hadis sahih riwayat Ibn Hibban. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi sebut man allaqa, siapa yang dia gantung tangkal dekat leher dia, maka dia itu dah jadi syirik. Hadis ini sahih riwayat Ahmad. Jadi agak keliru dan minta kita react tentang isu ni. React saya sebenarnya ada dua bahagian. Part 1 dan juga part 2. Part 1 ialah kita nak bagi tahu bahawa bahagian yang ulama semua sepakat. Bahagian yang ulama semua sepakat ialah yang mana yang Nabi sebut tadi itulah. Semua jampi-jampi, semua tangkal mangkal ni adalah syirik. Jadi tangkal mangkal yang mana ni? Tangkal mangkal yang tak ada padanya ayat Al-Quran. Tangkal-tangkal yang ditulis dengan huruf-huruf yang kita baca kita tak faham. Jadi yang tu yang dimaksudkan dengan tangkal-tangkal yang tak dibolehkan. Orang Melayu banyak tangkal macam ni. Tangkal yang huruf buat waw, Allah Muhammad. Alif, lam, mim, mim, lam, alif. Kaf, ha, ya, ain, sad, ain dan sebagainya. Jadi terbalik. Yang ni yang termasuk di dalam ulama bersepakat bahawa tak boleh. Ini sepakat. Ini tak sepakat. Ini sepakat. Itu kategori yang pertama. Part 2, iaitu yang ulama berselisih pendapat. Yang ni yang terbahagi kepada dua. Satu pendapat yang dipelopori oleh ulama-ulama salaf juga, tapi minoriti, tak ramai. Aisyah pendapat macam tu, Abdullah bin Amr bin Al-As pendapat macam tu, ada beberapa orang sahabat yang lain juga pendapat macam tu. Dia kata harus jika pakai tangkal ayat Al-Quran. Dia ayat Al-Quran dekat situ, kita pakai tangkal tu harus bagi dia. Sebab apa? Sebab hadis yang melarang itu satu, tapi ada hadis yang mengkhususkan. Ada sahabat Nabi datang bertemu dengan Nabi Auf bin Malik Al-Ashja'i. Dia datang, dia kata dekat Nabi, wahai Rasulullah, kami dulu selalu jampi-jampi ni. Lalu apa pandangan engkau wahai Rasulullah? Rasulullah pun minta mereka untuk sebutkan jampi. Lalu mereka pun sebutlah jampi-jampi tu. Kemudian Rasulullah kata apa? La ba'sa bi ruqa ma lam yakun fihi syirk. Tak ada masalah untuk baca jampi jika tak ada syirik. Jadi Rasulullah bagi indikator dekat situ, bagi panduan dekat situ, iaitu tidak ada syirik. Tak ada masalah untuk jampi sekiranya tak ada syirik. Jadi pendapat yang pertama ni kata, kalau jampi macam tu, demikian juga tangkal. Tangkal pun kalau tak ada syirik, tak ada masalah lah. Lagi ayat Al-Quran. Bila ayat Al-Quran, maka bolehlah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang ni pendapat ni dipelopori oleh majoriti para ulama salaf. Termasuk daripada kalangan mereka ialah Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Huzaifah, Uqbah bin Amir, Ibn Uqaim dan sebagainya. Ramailah, kira ramai sungguh para sahabat yang ambil pendapat ni. Mereka kata tak boleh, dilarang. Sebab apa dilarang? Sebab hadis tadi, hadis yang kata larangan kepada tangkal, larangan kepada jampi, larangan kepada pengasih, yang mengatakan ini adalah syirik, itu adalah umum. Dan tidak ada yang mengkhususkannya, melainkan khusus pada bab jampi je. Bab tangkal tak ada perkhususan tu. Jadi bila tak ada perkhususan bab tangkal, maka tangkal kekal umum.
Iaitu semua jenis tangkal tak boleh lah. Quran ke, tak Quran ke, memang tak boleh lah. Jadi, sehingga Ibn Arabi, dia sebut, dia kata, wa ta'liqul Quran laisa minas sunnah. Hang pakai tangkal, bukan termasuk daripada sunnah. Wa innama sunnah, yang dimaksudkan dengan sunnah itu adalah kamu berzikir. Dan bukannya kamu letakkan tangkal. Bukannya kita tak baca ayat Quran tu, tapi kita letak dekat tangkal. Tak betul. Yang patutnya adalah kita baca ayat Quran tu, bukan letak kat tangkal. Kita baca ayat Quran tu. Dan para ulama moden menyokong, majoriti lah, kita kata majoriti ulama moden. Kalau kita kata Al-Haddad termasuk dalam ulama moden, jadi Al-Haddad ambil pendapat yang pertama. Dia kata harus. Macam yang dipakai oleh Syekh Zainul Asri ni lah, kata harus. Tapi ulama moden yang lain kata tak boleh. Tak boleh. Antara hujah mereka adalah sadu zara'i. Tak nak orang kita ni jadi syirik. Dan saya bersetuju dengan pendapat yang kedua ni. Antara sebabnya, lagi-lagi orang Malaysia kita, orang Melayu kita ni. Orang Melayu kita ni bukan tak pernah kenal tangkal-mangkal ni. Kita sangat banyak tangkal-mangkal ni. Cuba kita tengok gambar. Ini tangkal yang bersifat baju, zirah, wafak, orang Melayu. Ni kalau kita pergi bersilat, ini antara yang kita sangat kenal lah ni. Baju ni, dia katakan kalau kita pakai, dapat lindung diri kita, sehingga orang tembak pun tak tembus. Kalau pergi bersilat, lawan kita tu akan kalah. Kita sepak sekali, terbang jauh. Macam tu. Yang ni yang sepakat kata tak boleh. Tapi kita ni, sebab kita nampak Arab, kita ingat Al-Quran. Padahal dia bukan ayat Al-Quran pun. Tak ada ayat Quran pun dekat sini. Tapi bila nampak perkataan Allah ada tulis kat situ, ada nampak Muhammad tulis situ, ada huruf-huruf Arab dekat situ, orang kata, oh ini ayat Quran lah. Jadi ada penyebab. Dan orang dulu, macam saya juga dulu, bila masuk silat dulu awal, kita kata, ini tak ada masalah lah. Nak salah apanya, ni ayat Quran. Padahal dia bukan ayat Quran. Tapi disebabkan kita tak tahu, kita orang jahil, kita tak tahu, maka kita ingat Al-Quran. So tak ada masalah lah. Padahal ini salah. Ini terang-terang salah. Jadi pendapat kedua pada saya lebih kukuh lah, yang mengatakan bahawa tangkal itu dilarang dalam agama. Dilarang dalam agama dan dia membawa kepada syirik. Membawa kepada syirik. Adapun kita berinteraksi dengan orang-orang yang mengambil pendapat yang pertama, tak ada masalah. Tak ada masalah. Mereka mengambil pendapat yang pertama, mungkin mereka rasa dia tidak membawa kepada itu dan mereka lebih cenderung kepada pendapat dan hujah daripada golongan ulama-ulama pertama. Jadi saya dah sebutkan kepada anda hujah-hujah yang kata boleh, yang kata larang, yang kata tak larang. Macam mana? Anda faham atau tidak? Sekiranya anda faham, komen fahamlah. Terima kasih banyak. Kita akan ada video-video react yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.